HIV ni bukanlah penamat kepada kehidupan, tetapi permulaan untuk pengurusan diri. Di kesihatan ni, macam-macam cara sebenarnya kita buat. Daripada segi penyediaan tempat yang baik, daripada segi yang kata layanan yang sama rata. So tak adalah macam bila pesakit datang je nak kena ada laluan khas. So macam diorang pun rasa macam takut nak datang. So dia HIV ni dia tak berjangkit melalui cara-cara lain lah. Bersentuhan, bersalaman. Even kalau yang ada HIV pun, kalau dia patuh dan kekal dalam rawatan pun, dia tak akan menjangkiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam rancangan podcast terbitan Unit Promosi Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Saya Taufik bersama-sama dengan anda lagi untuk episod kali ini. Kita sudah memasuki episod yang ke-8 dan insyaAllah untuk kali ini kita akan bawakan lagi topik-topik yang berkaitan kesihatan khususnya. Dan untuk anda, jangan lupa untuk share, subscribe dan boleh komen saja apa tajuk-tajuk topik-topik yang berkaitan kesihatan yang mungkin anda nak tahu dan kami boleh bawakan, insyaAllah itu mungkin dalam perancangan episod yang akan datang ataupun planning kita pada tahun 2026. Dan untuk minggu ini kita masih lagi menyentuh topik yang sama seperti episod yang sebelum ni, iaitu berkaitan dengan HIV, dan kita nak kenali mungkin lebih dalam lagi berkaitan dengan HIV. Dan di sebelah saya ada dua lagi panel kita bawakan khas, pakar kesihatan awam dan juga pakar perubatan keluarga di sebelah saya ini, iaitu Dr. Muhammad Nasrullah bin Nik Abdul Kadir selaku pakar perubatan kesihatan awam di Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Assalamualaikum Doktor, selamat datang. Waalaikumsalam, terima kasih Encik Taufik. Terima kasih. Kalau minggu lepas mungkin di belakang tabir. Oh ya. Apa yang episod sebelum ni belakang tabir. Okay. Episod kali ni kita bawa sebab kita nak tahu lebih detail lagi mengenai HIV. Dan di hujung sana kita perkenalkan tetamu kita, iaitu Dr. Nisa Mala Balakrishnan selaku pakar perubatan keluarga daripada Klinik Kesihatan Bukit Indah, daerah Johor Bahru. Selamat datang Doktor, apa khabar? Khabar baik, terima kasih Encik Taufik. Sihat? Sihat. Terima kasih juga lah kerana meluangkan masa, dan yang pasti dua orang pakar pada kali ini, episod kali ini kita nak cuba orang kata rungkaikan ataupun nak tahu lebih lagi lah berkaitan HIV, yang mana sekarang ni boleh dikatakan isu panas jugalah berkaitan dengan HIV ni. Okay, baik. Mungkin kita nak fokuskan lagi lah pasal HIV bersama lindungi. Kita nak lebih orang kata berfokus lah. So mungkin doktor nak kongsikan kepada penonton di luar sana. Sebelum ni kita ada dengar satu tagline, akhiri AIDS 2030. Dalam konteks kesihatan, apakah yang kita nak perang, kita boleh katakan perang lah akhiri AIDS, tangani AIDS 2030. Okay, pertamanya saya mengucapkan terima kasihlah kepada Unit Promosi Kesihatan yang bawakan podcast Borak Je lah. Sempena kiranya 1 Disember ni adalah sambutan Hari AIDS Sedunia lah. So bersesuaianlah podcast ni kita nak meningkatkan kesedaran orang awam lah berkaitan dengan HIV dan AIDS. So kalau yang belum tahu, kita mungkin tahu hari ni. Kalau yang dah tahu, kita sebar-sebarkan lah. Jadinya bersama lindungi tu maksudnya usaha kolektif lah. Kesihatan awam, isu HIV dan AIDS ni bukan isu kesihatan dan perubatan sahaja. So dia melibatkan semua pihak. Dan kita tahu fasiliti kesihatan biasa kita menerima lah pesakit ke klien. Tetapi punca atau faktor risiko tu mungkin faktor sosial ke faktor keluarga yang menyebabkan orang mendapat jangkitan HIV tersebut. Jadi eloklah saya mula dengan sedikit statistik lah kot, data berkaitan dengan HIV kan. So data ni sebenarnya pendengar atau tuan dan puan boleh tengok daripada laman Sesawan KKM lah. Kita tengok daripada laporan Global AIDS Monitoring 2025. Pola atau jangkitan baru setiap tahun lebih kurang 3,000 lah setahun. Dan 3,000 ni dia dah lama, sejak 2006-2007 boleh kata statik, mendata. Maknanya kita perlu ada usaha atau tindakan yang lebih
agresif ataupun berbeza lah, untuk kita turunkan lagi kepada rendah lagi lah, supaya kita macam Cik Taufik cakap tadi, matlamat global SDG, matlamat Sustainable Development Goal kita untuk akhiri AIDS. So daripada 3,000 tersebut, 200 lebih kurang 200 lah di negeri Johor. Dan kaedah jangkitan sebelum ni kita kata tentang jangkitan secara pertukaran jarum lah, injecting drug kan, injecting needle shring tu. Tapi sekarang adalah jangkitan seksual. So kesihatan seksual terutamanya dalam kalangan anak muda lah, golongan muda sangat penting. Sebab jangkitan baru ni hampir 80% lah yang berusia 40 tahun ke bawah. Jangkitan baru di kalangan yang berusia 40 tahun ke bawah. Itulah sebagai mula. Lepas ni kita akan kupas satu persatu lah kot. So maksud doktor tu penyumbang utama dalam HIV ni adalah, kalau ikutkan pattern sekarang, daripada seks lah. Ya. So jadi pentingnya pendidikan kesihatan seksual lah, daripada rumah, sekolah dan masyarakat lah perlu tahu. Sebab hubungan seks atau hubungan intim ni setiap individu kira fitrah atau naluri lah, memerlukan. Cuma macam mana untuk mengelak mendapat jangkitan HIV ataupun STI lah. Tu yang kita akan bincangkan lah. Okey, baik. Dr. Nisa, daripada side seorang pakar perubatan keluarga, mungkin doktor boleh kongsikan macam mana peranan kita di kesihatan ataupun dalam usaha untuk itulah, kita nak lindungi kita punya dengan kita punya slogan tu. Okey. Ya. Sebenarnya di klinik, saya bertugas di klinik kesihatan. Peranan kami di klinik kesihatan sebenarnya sangat luas dan menyentuh kehidupan pesakit. Kita di lapangan melakukan saringan awal dan juga rawatan berterusan. So pada zaman sekarang, HIV bukanlah satu penyakit yang menakutkan lah. Sekiranya kita dapat saring awal dan memulakan rawatan dengan segera, penyakit itu boleh dikawal. Dan di klinik kesihatan, kita merawat HIV sama seperti penyakit-penyakit kronik yang lain lah. Contohnya macam kencing manis, darah tinggi. Sama saja. So yang pentingnya kita mulakan rawatan. Dan apabila pesakit itu patuh rawatan, kita tahu penyakit itu dapat dikawal dan dia dapat hidup dengan sihat, boleh bekerja dengan biasa dan juga berkeluarga. Selain saringan dan rawatan, kita juga memberikan sokongan tanpa stigma. So apabila klien atau pesakit datang ke klinik kita, kita pastikan mereka rasa diterima. Kita juga memastikan suasana klinik kita kondusif lah. So biasanya kita ada bilik khas atau sendiri supaya mereka lebih selesa lah, pesakit-pesakit HIV atau klien-klien kita akan rasa lebih selesa. So apabila mereka rasa tidak dihukum, mereka tak ada rasa perasaan stigma, kita tahu mereka akan datang ke klinik, kita tahu mereka akan follow appointment dan kita tahu juga mereka akan patuh rawatan. So sebenarnya stigma itu adalah musuh rawatan. So kalau kita boleh elakkan stigma ini, kita tahu klien-klien dan pesakit kita akan datang berjumpa dengan kita. Selain itu, kita juga memberikan kaunseling kepada pasangan dan juga ahli keluarga sekiranya diperlukan. So kita akan menerangkan kepada pasangan sebenarnya HIV ni bukanlah penamat kepada kehidupan, tetapi permulaan untuk pengurusan diri. So kita akan bagi tahu pasangan bagaimana mereka boleh melindungi satu sama lain. Contohnya dengan pemberian kondom ataupun ubat PrEP sekiranya perlulah. Ya. Selain itu, kepada keluarga, jika klien mahu kita bercakap dengan ahli keluarga mereka, kita akan membincangkan tentang penyakit HIV. Kita akan juga menerapkan kepada ahli-ahli keluarga, sekiranya pesakit itu patuh rawatan, dia tidak akan menyebarkan HIV lah. So antara itu adalah aktiviti atau tugasan kami di lapangan.
mungkin saya tambah sedikit lah. Boleh. Tentang Dr. Nisa cakap tentang saringan lah. So saringan ataupun jalani ujian HIV ni sangat penting lah. Sebab statistik kita tunjukkan bahawa daripada jumlah yang kita anggarkan di Malaysia ni ada dalam 84,000 lah PHIV, people who live with HIV. So hanya dalam sistem pemantauan kita hanya 64%, 2 daripada 3. So masih ramai lagi tidak tampil untuk mengetahui status. So sekarang ujian pun agak mudah lah. Pertamanya boleh dah hadir ke klinik kesihatan. So kita minta orang awam ataupun yang berisiko hadirlah ke klinik kesihatan. Dan kita pun ada pelbagai kaedah yang lain lah. Contohnya di fasiliti swasta pun kita boleh buat ujian saringan. Dan kini Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Yayasan AIDS Malaysia, Majlis AIDS Malaysia, kita dah inisiatif digitalisasi di mana melalui pautan Test Now, orang awam ataupun yang berisiko lah, kiranya ada hubungan seks dengan pasangan yang kita tak kenal ataupun tanpa perlindungan lah, tanpa kondom, boleh ke laman sesawan tersebut lah, Test Now, kita jalankan pelayanan risiko dan kit tu kita boleh hantar ke rumah tersebut lah dengan orang kata private lah. Maknanya dia akan boleh buat sendiri kat rumah lah. Boleh buat sendiri kat rumah. Ataupun jika rasa tak yakin lah sebab ujian ni kita macam ujian dia kena ambil satu titisan darah lah sebenarnya. Macam buat test glukos tu kan. Ada step-step dia lah. Ada step-step dia. Tapi dia tak sukar lah. Macam COVID kan kita dulu ILIO kan lepas tu letak kan. Keluar 2 line macam tu. So sekarang pun kita ke arah kendiri. Maknanya boleh buat ujian kendiri. Kalau nak beli di farmasi swasta pun ada tapi yang terpilih lah. So boleh tengok dekat Test Now tersebut. Ataupun jika nak hadir kepada NGO pun boleh. Di Johor ni kita ada NGO namanya Inter Life Zone lah. Di 5 daerah lah setakat ni. Dan boleh hubungi mereka. Dan maklumat tersebut pun ada dalam kita punya pautan Protect Now. So boleh cari pasal Test Now, Protect Now lah. Kita nak sekarang sebab tindakan sekarang. Sebenarnya kita ni 2025 kan? Betul, lagi 5 tahun. Dari 5 tahun lagi. Tempo kritikal lah kiranya. Sepatutnya yang first step tu kan, kita kan sasarkan dalam kita mengakhiri AIDS ni, kita ada sasaran sebenarnya. Sasaran kita bila kita dah saring, bukan setakat saring lah. So dia kena rawat. Bila rawat, kita nak achieve apa kata virus suppression. Bila virus suppression tersebut, dia tidak akan menjangkiti orang lain. Maknanya jika berkahwin, melakukan hubungan intim dengan isteri atau suami, dia akan tidak menjangkiti pasangan yang berbeza lah kalau pasangan tersebut HIV negatif. Dan anak pun dilahirkan HIV negatif lah. So tidak perlu bergantung pada ubat lah. Okey, setakat ni HIV ni kita kira sebagai penyakit kronik lah. So dia perlukan ubat lah setiap hari lah. 1 atau 2 pil lah. Dia perlukan ubat, kita perlukan rawatan susulan lah. Dan di Johor dan di satu Malaysia lah juga kita supaya, sebab epidemik dekat Malaysia ni kita kata epidemik tertumpu. Maknanya di kalangan orang awam dia rendah lah, kurang 1%. Tetapi daripada 4 populasi kunci lah kita panggil. Ataupun kumpulan sasar yang biasa disebut-sebutkan lah. Kalau yang bergerak aktif dalam HIV kita tahulah, kita boleh sebut HIV ni dia banyak abbreviation. Nama-nama tadi saya sebut dah PL-HIV kan. Yang kedua ni saya perkenalkan lah siapa yang tak perkenalan lagi. MSM. MSM ni adalah men who have sex with men. Sama ada dia homosexual ke, bisexual ke, ataupun TG, transgender. Woman at risk. Woman at risk dulunya kita panggil sebagai female sex worker lah, pekerja seks lah. Dan juga woman yang pasangan dia ada multiple partner dan dia juga ada multiple partner ataupun partner dia adalah berisiko lah kiranya. Dan satu lagi adalah people who use drug lah kiranya. So dari kalangan 4 populasi kunci ni, kita punya prevalent ataupun kadar jangkitan agak tinggi, 5%. So bila 5% tu kita program kesihatan banyak tertumpu di situ. Tetapi untuk tampil ke fasiliti kesihatan, kita kena mesra lah dengan populasi kunci. Dan di Johor ni pun kita ada banyak klinik kesihatan. Setakat ni ada 5 lah.
Dan ada banyak lagi klinik lain yang mesra STI client friendly lah kita katakan. So di fasiliti kesihatan kita jemputlah, tampil ke hadapan, buat saringan, insya-Allah dilayan macam orang biasalah kan. Kita tidak mengasingkan lah. So mereka akan rasa selesa. Dan actually kita pesakit atau klien boleh datang ke klinik kesihatan setiap hari bekerja untuk request sendiri untuk test. Okay, baik. Itulah saya tengok daripada side kita lah di kesihatan ni. Macam-macam cara sebenarnya kita buat. Daripada segi penyediaan tempat yang baik, daripada segi yang kata layanan yang sama rata. So tak adalah macam bila pesakit datang je nak kena ada laluan khas. So macam diorang pun rasa macam takut nak datang kan. Terpulang macam ada laluan sendiri. Jadi orang boleh anggap itulah kita nak apalkan stigma sebenarnya kan. Betul. Dan sekarang pun kita boleh buat sendiri. Tak nak dia sebenarnya doktor cuma yang saya lupa sebut di lapangan pun boleh. Di lapangan? Di lapangan pun boleh. Sebab minggu lepas pun kita ada petugas kesihatan komuniti. So dalam pautan Protect Now pun tuan-tuan boleh carilah Johor, cari kita ada dalam 14 ke 18 lah petugas kesihatan di lapangan. So WhatsApp lah. So boleh datang ke rumah? Boleh datang ke tempat yang selesa. Tempat yang selesa. Kadang-kadang rumah ni ada yang tinggal dengan parent kan, dia tak selesa ada tinggal dengan housemate ke, ikut mana tempat yang bersesuaian, yang ada privacy lah kan. Sebab ujian tu kena ada info sikit kita bagi sebelum dan selepas lah. Betul. Dan kalau negatif, kita bagi nasihat lah supaya tidak buat lagi lah aktiviti berisiko tersebut lah. Maknanya kalau positif, kita akan rujuk ke klinik dan klinik akan teruskanlah dengan ujian pengesahan dan rawatan seterusnya. Maksudnya ada juga lah sesi kaunseling lah. Sesi kaunseling, sesi pendidikan kesihatan, dan kita bagi kondom jugalah. Kalau macam tu sebagai protection lah, perlindungan. Baik. Itu side di dalam di side kesihatan lah. Macam kita bawakan untuk mereka ni selesa, untuk mereka ni tampil, buat saringan. So macam mana Dr. Nas lah macam mana peranan di sebelah komuniti pula? Apa sebenarnya peranan mereka ni supaya stigma negatif tu orang kata tak macam dululah. Saya rasa sekarang ni dah 2026. Mereka ni lebih open lah kot Mungkin stigma tu Johor kita kurang sikit lah. Johor pun ke arah negeri maju kan. Betul. Apa pendapat saya rasa mungkin ada lagi lah kot. Tapi cara yang kita cakap tadi, jangkitan seksual kan, dengan jangkitan pertukaran darah lah. Tapi sekarang ni kita bercakap banyak tentang seksual lah sebenarnya. So dia HIV ni dia tak berjangkit melalui cara-cara lain lah. Bersentuhan, bersalaman. Even kalau yang ada HIV pun, kalau dia patuh dan kekal dalam rawatan pun, dia tak akan menjangkiti lah. Kita ada istilah you equals to you. You equals to you. Maknanya undetectable equal untransmittable. Maknanya dia tidak menjangkiti pasangan dan orang lain lah. Maksudnya. So itu adalah community. So community kita kena ubah persepsi negatif. Persepsi negatif tentang jangkitan tersebut. Kalau saya rasa betul lah Cik Taufik cakap, sekarang ni rasa dah kurang kot. Kalau kita buat program di lapangan pun kita nampak ramai dah tahu tentang HIV ni sebenarnya. Dia tidak berjangkit bersalaman ke, tukar pinggan mangkuk ke, semuanya tahu. Cuma kita kena fokus macam mana untuk melindungi daripada aktiviti seks yang tidak selamat lah tadi. Betul. Sebenarnya. Kalau terlanjur juga, kita ada solution lah. Maknanya jalani test, kalau perlu rawatan, kita perlukan rawatan lah. Maksudnya macam tu. Dan komuniti ni sebenarnya dalam nak kata journey ataupun perjuangan HIV ni, komuniti populasi kunci tersebut, dia sebenarnya orang yang penting lah, agent yang penting. Kalau tengok perjuangan global di barat pun, 4 populasi yang saya sebut tadi, sepatutnya jadi rakan komuniti, jadi advokator ataupun jadi agent lah, supaya maklumat tentang cara jangkitan, pencegahan, macam mana nak melindungi diri tu tersebar. Disebar luas lah maksud saya. So kiranya ada maklumat tu ada dan boleh pergi ke klinik kesihatan. Sebab tu kami ada rakan komuniti lah Intan Life Zone tersebut, supaya komuniti yang berisiko ataupun kumpulan sasar berisiko tu dia boleh hadir. Boleh sampaikan juga benda-benda yang betul lah. Benda-benda yang betul maknanya. Sempena Hari AIDS ni kan, kita punya tema tahun ni apa? Akhiri AIDS, mendepani cabaran, mentransformasi tindakan lah.
So cabaran yang saya sebut tadi adalah gap jurang yang pertama tadi kita sebut, masih ramai tidak tampil untuk tahu statusnya, dan yang tampil pun lewatlah diagnosis dia. So kita nak tingkatkan ujian dan pencegahan risiko tersebut lah. Maknanya kita dah cuba pelbagai cara. So transformasi tindakan kita satu adalah kita kena menyebar luas tentang maklumat yang tepat berkaitan HIV ni, dan tindakan untuk pihak kementerian ataupun kesihatan, kita dah ada konsep inisiatif digitalisasi lah. Maknanya kita dah ada pautan yang pendengar dan orang awam semua boleh akses. Maknanya boleh jalani ujian tu secara kendiri. So bila kita tahu kendiri, kita yakinlah kita dengan ujian Banyak tersebut. cara dah sekarang. Banyak cara dah sebenarnya. So dekat fasiliti swasta pun boleh, dengan buat sendiri pun boleh, dan masyarakat di luar sana pun kena bercakap yang betul lah tentang HIV ni. HIV ni kita kata dia macam penyakit kronik biasa. Macam Dr. Nisa cakap tadi, jangka hayat pun macam orang biasa. Mungkin ada di kalangan bukanlah di kalangan sini, ataupun klien kalau kita pergi klinik pun, kita tak tahu sebenarnya siapa yang ada HIV. Dia mungkin Berisiko. lebih kurang sama sahaja dengan kita. Betul. Dan di klinik pun kita tahu makin ramai Ya. klien HIV kita yang meningkat usia kan. Ya. Dan sekarang ni ada masalah Kencing manis. darah tinggi. Ya. So So HIV sahaja kalau makan ubat tidak membunuh lah. So tu yang pertama lah. Cabarannya adalah mengurangkan jurang risiko yang masih tidak tahu status lah bagi saya. Betul. Yang keduanya adalah tentang stigma yang Dr. Nisa cakap lah. Stigma ni kita nak kurangkan melalui pengetahuan dahulu. Bila kita tahu, baru kita kita treat manusia ni sama. Maknanya secara manusiawi kan. So kita layanan pun samalah, dan di fasiliti kesihatan pun kita memang layan samalah. Ya. Okay. Terima kasih Dr. Nisa pula. Okey. Pesanan ataupun mereka yang nak pergi tapi tak nak. Macam mana tu? Mungkin message yang saya nak sampaikan, rawatan sekarang rawatan HIV sekarang sangat berkesan. Sekiranya seseorang tu ambil ubat secara teratur, dia akan mencapai viral suppression lah. So apabila viral suppression, kita tahu U equals to U lah. Maksudnya dia tak boleh pas penyakit HIV dia kepada orang lain. So dia boleh hidup sihat, dia boleh bekerja seperti biasa, boleh menyumbang kepada ekonomi, boleh berkeluarga, malah ada yang melahirkan anak yang bebas HIV. Okay? So jadi jangan takut untuk datang ke klinik untuk test, dan jangan malu kalau memerlukan rawatan lah. Okay, baik. Terima kasih. Minggu ni ataupun episod kali ni kita terima kasih ucapkan kepada Dr. Nas dan juga Dr. Nisa kerana sudi berkongsi lebih detail lagi mengenai HIV. Tapi saya rasa macam topik ni sebenarnya menarik sebenarnya. Mungkin kita akan ada satu lagi lah, ataupun perancangan kita tahun depan, Doktor. Boleh. Tapi kita lagi detail lagi. Mungkin kita fokus kepada apa benda kan. Betul, kita akan lebih berfokus. Mungkin kesihatan seksual ke, apa yang berisiko ke. Betul. Jadi nantikanlah. Kita akan cuba bawakan lagi Dr. Nas ataupun tetamu lain berkaitan dengan topik kita pada hari ini lah. Dan itu saja sempat kita bersama untuk episod kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi episod seterusnya. Saya Taufik unturkan diri. Assalamualaikum.